Okay. So kita start Okay, 2.4 Pascal's Principle. Okay, recall balik yang kita dah belajar hari tu Okay, so Pascal's Principle states apa? Okay, tengok gambar ni Okay, coconut milk extractor. Macam mana dia boleh dapatkan coconut milk ni dengan cara dia tekan dia punya pedal tu sedikit je kan force yang dia bagi, tapi dia punya output force tu very large lah over larger area of piston di situ tu. So dia boleh kompreskan santan tu kan. Okay, mengeluarkan hampas kelapa tu untuk mengeluarkan santan tu kan. So dia applykan Pascal's Principle. Macam mana dia situ? Okay, tengok pula aktiviti 2.6 pula. Okay, bila dia kompreskan bekas ni, okay, yang mana ada hole, ada a few holes. Dan didapati, okay, water spurting out, okay, pada distance yang sama lah kita katakan. Nak menunjukkan there is the same pressure inside the container. Okay, tapi syaratnya mestilah dia enclosed container, enclosed. Maksudnya dalam keadaan yang tertutup, bukannya yang terbuka, yang mengalir, yang bersalur ke mana-mana. Tidak, dalam keadaan enclosed container, enclosed fluid. Okay, so Pascal states that pressure applied on an enclosed fluid is transmitted uniformly in all direction in the fluid. Okay, so tekanan yang diberikan kepada fluid. Okay, saya dah terangkan hari tu. What is fluid? Liquid and gas. Bendale. Yes, it is bendale, either liquid or gas. So, it is valid for both liquid or gas lah. Solid tak lah solid tak termasuk. Okay, maka dia akan transmit uniformly. That's why bila ada lubang di mana-mana ni, dia menerima tekanan yang sama. Force acting per area. So, force acting per area, kita akan apply pressure, dapat pressure. So, pressure yang terhasil itulah kita kata yang dipindahkan secara seragam ke seluruh permukaan bendale ini Jadi, kau baliklah sikit-sikit Okay, hydraulic system as force multiplier. Maksudnya sebagai pengganda force. Okay, berapa kali ganda force terhasil di output? Kita tengok berapa kali ganda area yang kita gandakan daripada input kepada output actually Okay, so kita apply force pada small piston. So small force applied over a small piston, over an area. So pressure terhasil. So pressure ni lah. Okay, pressure inilah yang dipindahkan secara seragam ke seluruh throughout the fluid. Okay, so sampailah ke big syringe ni lah. Okay, so bila di add balik under per area ni, maka dia menghasilkan output force di situ. Okay, so dia punya explanationnya kita boleh follow yang this one lah. Okay, mula-mula kita bagi force dulu. Kalau kita tak bagi force, tak terhasil lah pressure tu. So we need to apply the input force dulu kan. Input force is applied to the input piston. Cara kita nak bagi explanation lah untuk hydraulic system ni. So, bila input force apply over area ni, per area, so pressure produce. Pressure produce. Okay. Pressure ni lah yang akan transmit uniformly throughout the fluid. So pressure transmit uniformly. Maka the same pressure acts on the liquid surface A2 ni. So di tadi ada P1 kan, ni P2. So that's why kita mengeluarkan equation P1 equal to P2. So same pressure applied. Maka output force acts on the output piston ini. So this one lah as output force. Maka P equal to F per A. So F1 per A1 equal to F2 per A2. Tapi ingat, A tu area area. So kalau soalan bagi diameter, kalau kamu dah buat tutorial tu, maka kamu kena relate kan lah. Area dengan diameter tu macam mana
Kamu tak boleh gantikan A tu sebagai diameter terus. Sebab area tu ialah dia punya keluasan. So kalau syringe ni berbentuk bulat, kita tahulah area. Apa formula area for circle ni? Pi r square. Pi r square. Yes, pi r square. So kalau soalan bagi D means diameter kan? So dia ialah D, apa relationship D dengan R pula? D is 2R kan? 2 kali ganda R. Okay, so dia ialah R ialah D per 2. Okay, so dia ialah D per 2 square kan? So selesaikan masalah tengok di situlah. So dia D square lah sebenarnya D square per 4 times pi. Maka kalau kiri kanan sama, pi dengan 4 tu boleh cancel out. D square lah yang membezakannya bila kita gantikan dengan A di sini, A di sini tu. Okey. Maka dia kata macam mana kita katakan dia force multiplier ni. Okey, ni macam yang ditunjukkan tadi. Sekarang kita tengok, jadikan F2 as subject. Okey, jadikan F2 as subject, maka dapatlah F2 as subject, kita pun pindahkan A2 ke sebelah sana, dapatlah A2 per A1 times F1. So kalau nak dapatkan output force yang besar, memang niat dia nak dapatkan to produce the higher output force lah. Nak dapatkan F2 yang besar ni, maka kita tengok apa modification yang boleh dibuat. So A2 mestilah besar ke kecil? Besar. Yes, besar. So kalau area output besar, maka akan dapat F2 yang besar juga. A1 kena besar ke kecil? Yes, dia duduk di bawah kan, inversely dengan F2 ni. So A1 kecil. Kalau F1? Besar. Besar. Dia directly juga kan dengan F2. So, okay, nak dapatkan F2 besar, mestilah A2 besar atau F1 besar. A1 pula kecil. Gitulah. Boleh relatekan daripada equation itulah. Okay, so dia kata multiplying factor. Faktor penggandaan. Nak tahu berapa kali bergandanya di output itu, kita boleh guna A2 per A1. Kalau ada clue A dengan A lah. Kalau kita ada clue force pun boleh. Dia akan jadi F2 per F1. Nak tahu berapa kali ganda force output compared to input force. So, it is F2 divided by F1. Pun boleh guna kalau ada clue force lah. Kalau ada clue in term of area, guna A2 per A1. Ada unit tak multiplying factor ni? Tak ada sebab kita cancel out lah akhirnya kan. Newton cancel out. cm square cancel out. No unit. Sekadar faktor pengganda. Okay, so look at the application. Application of the Pascal's principle. Okay, so adanya dalam kereta ni lah yang famous ni kan. Okay, kamu scan lah video ni. Okay, so dalam kereta ni adanya hydraulic system ni. Hydraulic brake. Okay, ni kerangka yang kita nampak ni. Tak nampak pun dia berada dalam kereta kan. Yang kamu nampak ialah bila ayah kamu tekan ni kan. Pedal ni kan. Pedal minyak. Dia ada, kalau kereta auto ada 2 kan. Ada satu lagi pedal untuk brake kan. Kalau manual ada satu lagi pedal untuk tukar gear tu. Okay, so this one is brake pedal. Okay, nak tekan, nak hentikan tayar lah. So kita bagi, kalau kamu tengok dalam kereta tu kecil je kan. Dia punya area nak tekan tu kan. Okay, so kita bagilah input force di situ. Acting per area ni kan. Maka pressure terhasil lah pada master cylinder ni lah. So dalam ni ada apa ni? Adanya brake fluid. Benda brake. Atau kita panggil bahasa kita kata minyak brake kan. Minyak brake. So nanti sampai masanya kena servis minyak brake. Kenapa nak servis minyak brake ni? Nak tengoklah. Kalau adanya kebocoran ke kan, menyebabkan dia jadi tidak efisien. Okey nak tukar kalau adanya air bubbles dalam ni. Okey, nak pastikan dia sistem ni efisien lah untuk kita nak membreakkan keempat-empat tayar ni. So bila pressure terhasil pada master cylinder ni, pressure ni will be transmitted equally throughout the fluid ni. So all the pressure ni, pressure will transmitted throughout the whole fluid ni lah. Okay, so pressure. Maka pada tayar ni pula adanya brake pad.
So force akan terhasilkan untuk cekam brake pad ni lah, nak stopkan the tire. So kamu bayangkan kan, kereta yang boleh bergerak laju daripada laju, tiba-tiba bila kamu applykan brake ni, boleh berhenti keempat-empatnya. Walaupun tekannya bukannya banyak pun, tekan sikit je kan, kita nampak kan. Tak adalah bersungguh-sungguh, tapi boleh hentikan keempat-empat tire ni. Sebab, yes, pressure yang dihasilkannya sama. Boleh dipindahkan secara seragam. Dan juga pada hydraulic jack ni. Macam mana kalau kamu tengok nak jack kereta kan, nak naikkan kereta kan. So, nak baiki bahagian bawah kereta ni, nak tengok di bawah bahagian bawah, so dia jack tinggikan kereta ni. So, handle ni tekan. Okay. Bagi force, acting per area ni, maka pressure terhasil. So, pressure ni akan transmit uniformly throughout the fluid ni, maka menghasilkan output force pada piston ni lah. Larger piston ni. Okey, maka macam mana kalau dia nak jatuhkan balik? Bila kita naik atas, nak jatuhkan balik macam mana? Nak turunkan semula output piston ni ke bawah. Adanya ni, release valve di situ. Release valve, injak yang kita akan tarik untuk turunkan semula fluid ni. Okey, so dia terkumpul balik dalam reservoir tu. Okey. Boleh tengoklah melalui video. Kamu search lagi video. Okay, so look at the example number 1 ni. Okay, dia tanya multiplying factor. So, tadi saya dah bagi tahu. Either guna formula A2 per A1 or F2 per F1. So, sekarang kita ada F1. Tapi F2 belum tahu lagi. Kita ada A1, kita ada A2. Maka terus ambil daripada A lah. So, boleh ambil A2 per A1. So, A2 divide by A1. 50 divide by 10. cm square dia akan cancel out 1. So 50 divide by 10 is 5. Tu sajalah jawapan dia nya. Tak ada unit lah. Okey, output force. Maka kita startkan dengan formula. Saya nak kamu biasakan tulis bermula dengan pressure 1 equal to pressure 2. Sebab nak setkan dalam mind kamu ni. Pressure yang sama, bukan force yang sama force tidak sama. Areanya berbeza, maka force berbeza. Tapi pressure yang same dalam Pascal's principle ni. So baru kita buka F1 per A1, PF per A kan, F2 per A2. Start dari situ, setiap kali settle the problem, nak solve the problem. So 12 divide by 10 equal to F2 unknown divide by 50. Make sure unit untuk area ni sama. A1 dengan A2 must have the same unit. Kalau berbeza, kamu kena tukar. Jadikan dia same unit. Baru boleh cancel out. Okey, maka dah dapat ni. Okey, jadikan F2 subject. Maka darat. Dapatlah 60 Newton. Okey, so nilai F2 dengan F1 berbeza. Unitnya sama. Newton. Force. Okey, kalau soalan minta, what is the mass of the object? Macam mana nak relate dengan mass? Berapakah mass of object yang berada pada output piston ni? Yang kita tahu force bukan mass. Okey, macam mana? Divide by 10. Okey, kenapa nak divide by 10? W equals to mg. Yes, W equal to mg. Okey, sekarang force yang digunakan untuk mengatasinya sebenarnya mestilah overcome weight of this object. Okey, so kita boleh kata weight tu sama dengan F2 lah sekarang. Sama dengan mg. So, bila kita nak cari m, dia akan jadi F2 divide by g lah. So, let's say kalau kita ambil g tu as 10, maka 60 Newton bahagi dengan 10 lah. Meter per second square. So, kamu akan dapat m sebagai 6 kg lah. Kalau di meter, mass of the object. Boleh? Boleh. Okey, satu lagi soalan yang boleh ditanya. Katakan, kalau siapa dah jawab tutorial, dia dah jawab soalan ni. Katakan dia kata, okey, at the small piston, okey, dia push sehingga 5 cm. Contohlah, okey, push the small piston until it move for 5 cm. Dia tenggelam ke dalam 5 cm. So, soalan dia, akhirnya
output piston akan terpush naik ke atas berapa cm? Nak kaitkan dengan apa kalau nak solve yang ni? Dah jawab ke belum tu tutorial yang itu? Jawab dah teacher tapi tak pasti. Okey. Sekarang saya tanya kamu, apakah benda yang hilang bila dia tekan ni? Bila dia tekan sebelah input ni, apa yang akan loss di situ? Kita kata physical quantity apa yang kehilangan di situ? Length. Bukan length. Apa dia punya cecair di situ, kita nak ukur apa benda tu yang hilang? Volume. Yes, volume. Taklah hilang sebenarnya sebab dia sistem yang tertutup. Cuma, volume yang kita kata loss. Boleh lah. Volume loss sebelah input tu akan naik ke sebelah output kan. Dia bukannya hilang. Dia bukannya ada lubang nak terkeluar ke mana-mana. Dia duduk dalam sistem ni lagi. Cuma volume yang kita kata volume loss yang berkurang di sebelah input equal to volume. Ingat volume yang sama volume gain di sebelah output. Boleh kata gitulah. So, katakan turun 5 cm. Logiknya lah, secara logik akalnya, H2 tu akan jadi larger than 5 cm or lower than 5 cm? Lower. Why lower? Sebab area dia lagi besar kan, logik lah. Okay. So, kalau kamu kira dapat larger than 5 cm, tak logik lah. Okay, so volume. Apa formula volume ni sebenarnya? What is the formula for volume? Area times dengan height. height, yes. So kita tulis A1H1 equal to A2H2. So kena cari dia punya volume loss equal to volume gain. Volume loss sebelah yang kita tekan tu, area dia berapa? 10 cm square. Height dia berapa yang dia tenggelam ke dalam tu? 5 cm. So gantikan nilai A2, what is the value for A2? 50. Okay, so kita pun nak carilah H2. Okay, tekan kalkulator atau congak sekarang. What is the value for H2? 1 cm. 1 cm. Yes, logik tak? Logik. Yes, logik. Less than 5. Dan area dia 5 kali ganda kan. Logik lah. So, dia naik sikit je lah. Tapi bukan naik. Yes, dia naik sikit. Tapi hakikatnya volume dia masih lagi sama. Sebab area dia dah besar di situ. So, this is the answer. So, yang kamu kena pegang bila dia menekan begitu. Bila soalan tanya in term of dia punya height yang dia berubah. So, pegang kepada volume. Yang sama. So, volume yang berkurang di sebelah input akan meningkat di sebelah output. Volumenya. Okay? So far, so good? Yes. Alright, good. Okay, so this one, samalah. This one mudah je lah. Dia bagi input, terus label F1. So, this one input A1. Dia pun tanya cross-sectional area. A2 dia minta. Dia bagi F2. Okay. So macam biasa mulakan dengan P1 equal to P2. Okay. The same pressure. So F1 per A1 equal to F2 per A2. Baru gantikan semua tu. 60 divide by 0.8 equal to 840 divide by A2 unknown. Jadikan A2 subject. Darab silang semua tu. And you will get the answer. Alright? Okay, mudah je Pascal ni mudah je sebenarnya. Okay, so formative practice kita dah bincang dalam grup I2 Sila tengok dan sila buat. Pastikan ada dalam buku nota you all tu. Okay, konsep yang kena pegang dalam Pascal ni, pressure sama Dalam enclosed fluid, the same pressure transmitted equally. So, bila same pressure transmitted, okay. So, dah adalah P1 equal to P2 bila ada 2 piston tu. So, F1 per A1, F2 per A2. Bila case tekan pula, kita kata volumenya yang sama, tak berubah. So, volume loss equal to volume gain. Itu je sebenarnya
Okay, so Archimedes agak panjang. So, saya nak ajar next class. So, hari ni nak masuk terus kepada Bernoulli. Sebab Bernoulli ni pendek je. Satu konsep je. Tak ada kira-kira pun. Boleh? Boleh. Alright, good. Okay, we continue with 2.6 Bernoulli's principle. Okay, apa Bernoulli kata sebenarnya ni? Okay, kita tengok dulu dia punya stimulus dia ni. Okay, kalau kamu ada kertas, okay, ambil kertas, lipatkan 3 macam gambar ni. Buat macam gol kan, main gol, bola. Okay, lepas tu tiupkan angin di bahagian bawah gol tu. Dalam gol tu lah. Ni lah macam budak ni buat kan, dia blow di bawah tu. Bahagian bawah tu kamu tiupkan angin yang laju. Maka apa yang berlaku pada paper ni? Betul ke tak? Apa yang budak ni buat ni? Akhirnya kertas tu akan terpush ke bawah. Nak tahu betul ke tidak, kamu kena buat sendiri lah depan kamu tu. Okey, ataupun paling mudah, pergi capai sehelai kertas. Kita buat yang budak ni buat. Pergi ambil kertas berdekatan dengan kamu, a piece of paper. Okey, kertas tu bila kamu pegang dua, kamu pegang kiri kanan dia jatuh ke bawah kan? Kertas lembek kan? Standard jatuh ke bawah. Kamu pun tiup. Cuba ambil sekarang kertas. Okey, tiup di atas kertas itu. Blown the air above the paper. Apa yang akan berlaku pada paper tu? Dia akan ternaik ke atas ke masih lagi terturun ke bawah? Turun ke bawah tu, Cik. Tiup kuat sikit Ayu. Dan jangan ada faktor angin lain lah. Janganlah atas kamu tu kipas. Pastikan udara sekeliling tu still air. Udara yang tenang. Cuma angin yang laju cuma wujud di atas kertas kamu je. Apa? Apa yang berlaku pada paper kamu tu? Naik ke atas ke turun ke bawah? Naik ke atas. Yes, naik ke atas. Kalau buat betul-betul, dia naik ke atas. Dia akan jadi naik ke atas paper tu. Yang belum berjaya hembus lagi. Dan pastikan udara sekeliling milik kamu tu bukan ada kipas lah yang mengganggu faktor kamu buat eksperimen ni. Okey, kalau tengok yang bawah ni pula. Kalau ada balloon adik kamu tu bolehlah try. Ambil 2 balloon, hangingkan dia. Okey, then kamu blow kan. Angin. Kamu tiup angin yang laju in between the 2 balloons. Okay, what will happen to the balloons? Dia akan move towards each other or away from each other? Away. Salah, towards. Okay. Kalau tak ada balloon, cuba kamu ambil botol kosong depan kamu. Kalau kamu duduk di meja sekarang, letakkan 2 bottles. Botol air yang ringan lah. Jangan ambil yang berat, tak bergerak nanti. Botol yang kosong. Okay, botol mineral yang kosong, botol plastik tu kamu pun tiup di tengah-tengah tu. Bagi high velocity of air di tengah-tengah. So, ataupun kamu ambil tin. Tin kosong. Tin minuman yang dah kosong. Tiup angin yang laju di tengah-tengah in between tu. High velocity in between. So, kamu akan dapati objek-objek ini akan move towards each other. Kalau sekali fikir kamu kata, angin laju kan, mestilah menjauhi. Tidak. Sebenarnya, dia akan mendekati. Lain dengan yang kamu fikir sebenarnya. Kenapa begitu? Okey, sebab mana kita nak cari ayat dia ni? Bernoulli kata, okay, look at the Bernoulli's principle. Bernoulli's principle states that when the velocity of the fluid increase, the pressure of the fluid will decrease and vice versa. Ni konsep yang diterangkan oleh Bernoulli. When the velocity of fluid, maksudnya fluid masih lagi valid terhadap liquid or gas. Tengok apa yang mengalir. Yang ni bukan enclosed system macam tadi. Bukan sistem tertutup. Ni mesti yang mengalir. Okay, when the velocity of fluid increase, so bila V tinggi, pressure of the fluid will decrease. And vice versa. Vice versa means when the velocity pula decrease, pressure will be increase. Ni je yang diterangkan oleh Bernoulli sekarang sebenarnya.
Okay, tapi mestilah sistem itu, fluid tu mengalir flowing. Bukannya dalam sistem yang tertutup yang kita tidak gerakkan dia, dia mesti bergerak. Udara yang bergerak, cecair yang bergerak flowing. Okay, maka tengok balik application tadi. Okay, so high velocity, so dia akan menghasilkan low pressure area di situ. So bila kawasan tengah tu low pressure, kawasan luar ni kita kata higher lah pressure berbanding lower. So menghasilkan force ke arah low pressure area. Okay, difference in pressure. Pressure tinggi, pressure rendah. So pressure tinggi dia akan menolak ke pressure rendah. Gitulah Difference in pressure will produce force towards lower pressure area. Perbezaan tekanan itu menyebabkan force terhasil ke arah kawasan yang bertekanan rendah. Okey, tengok pula gambar ini. Okey, tapi sebelum gambar ni saya nak tunjukkan gambar biasa je dulu. Gambar biasa kalau kita ada tube yang berbentuk uniform. Okey, tengok gambar saya ni. Okey, kalaulah yang ni non-uniform, ada tercekik di tengah tu kan. Okey, venturi tube ni. So let's say kita guna tube yang uniform tube dulu. Dan ada cecair dalam tu. Katakan kita letak air. Dan kamu kena perhatikan ni apa yang mengalir sebenarnya. Boleh jadi soalan tukar. Dia sambung dengan udara di atas. Udara yang mengalir, bukan air. Okey, sekarang katakan air dulu yang mengalir. Katakan saya letak stopper. Katakan belum lagi mengalir. Saya letak stopper di sebelah kiri dan kanan. So, level air dalam tiga-tiga tube ni akan jadi samalah kan? Kalau ia tidak bergerak. Kalau dia sama je, ada stopper kiri kanan tak mengalir kan. So dia akan jadi sama. Okay, once kita buang stopper ni. Okay, let's say saya gerakkan. Let's say buang kedua-dua stopper ni, sambungkan dengan pili pipe. Okay, so tak ada stopper. Air pun mengalir lah. Okay, tadi let's say belum lagi mengalir kan. Okay, so sekarang dia flowing. Okay, bila flowing, adakah level masih lagi sama? Katakanlah untuk X, Y dan Z ni. Adakah level X, Y dan Z dalam tube ni masih lagi same? Tidak dia dah berubah. Okey, merubah. So mana yang akan jadi very high level of the water dalam tu? X, Y or Z? Kalau dia seragam. X sebenarnya paling tinggi, Y kedua, Z paling rendah. Okey? Kenapa begitu? Okey, kita cek dulu. Mana velocity highest? Di point mana velocity highest sebenarnya? Okey. Pada masa yang sama, kamu boleh bayangkan beginilah. Ada molekul air kan? Ada 3 molekul air bergerak. So, yang ni bergerak sampai sini baru. Masa yang pertama, ni kedua. Ni yang ketiga dah sampai pada the same time. Okey, yang ni dah bergerak jauh dah. Sampai ke point Z ni. So kita kata di sinilah yang velocity highest. Highest velocity. Saya buat dua anak panah ke atas lah nak menunjukkan highest velocity. Yang ni kedua highest. Okay, yang ni X ni paling low velocity-nya. Maka relatekan pula dengan pressure. Bila velocity low, pressure akan jadi high. Bila velocity high, pressure low. Velocity very very high, pressure very very low. So sekarang apa yang mengalir ni? Liquid, water. So pressure water high. Bila pressure water high, dia berjaya lah naik ke atas paling tinggi. Very high pressure. Okay, kedua, pressure low kan, Y. Tapi Y dengan Z, Z very low. Maka Z yang paling rendah. So Y ni in the middle lah, in between X and Z. So that's why lah dapat begitu level of the water in the venturi tube yang uniform ni. Soalan gini famous juga. Okay, and then tengok yang dalam textbook ni. Okay, dalam textbook ni dia klikkan dulu. Belum lagi mengalir kan. So water level akan jadi sama. Before kejadian lah. So once dia buka klik ni. Okay, air pun mengalir kan. Maka apa yang berlaku kepada level ni? Which one highest? Okay, kita kena check dulu velocity mana paling tinggi sebenarnya.
Bila dia mengalir ni. Okey, ni daripada ruang yang besar pergi ke ruang yang sempit. Apa perubahan yang berlaku di situ sebenarnya? Apa perubahan yang berlaku bila daripada ruang besar menuju ke ruang yang sempit? Volume. Velocity-nya, volume kita tak boleh kata sebab dia mengalir, dia berubah-ubah. Okey, velocity-nya paling tinggi. Okey, katakan kamu tengok mak kamu kan, simbahat jirus bunga kan, guna hose kan. So katakanlah bunga tu duduk jauh kan. Okey. Dia tu tetap sampai kan, air tu duduk sini je. Apa mak kamu buat pada hose ni? Letak tangan. Letak tangan ataupun picit hose ni kan. Apa tujuan dia mengecilkan area tu? Untuk air tu besar. Supaya velocity boleh pergi jauh. Okay. So dalam ruang yang sempit, velocity akan jadi higher. So that's why lah. B ni lah bahagian yang jadi very high velocity. Okay, bila C, pergi ruang yang besar balik. Okay, kurang balik. Tapi antara A dengan C, mana lagi high velocity? Yes, C sebab dia jauh berbanding dengan A. A ni awal lagi ni. So kita kata dia low lah. Velocity yang paling low. So C yang high. Tapi B very high. Maka convertkan dia kepada pressure pula. Pressure-nya akan jadi kalau V low, pressure high. Okay. V very very low, pressure. V very very high, pressure very very low. Gitulah. So yang ni pula tengah-tengah lah. Pressure, velocity high, pressure low. Kita pun tanda lah. Okay, berdasarkan pressure air tu naik. So pressure paling high. So A ni akan jadi paling tinggi. B dengan C. Tengok. B yang paling low kan. So B ni nanti dia akan jadi paling bawah. C akan jadi tengah-tengah. So itulah dia punya water level. Once klik ni dah on, dia bila dia start mengalir. Okay, boleh faham? Boleh. Kena faham mana velocity tinggi, mana pressure tinggi, mana rendah gitulah. Okay, ni yang tadilah aktiviti tadi Okay. So sepatutnya kertas kamu tu naik ke atas lah macam gambar ni. Dan balloon tadi dia akan close to each other because high velocity, low pressure. So objek akan bergerak ke arah low pressure. When there is difference in pressure, force will produce towards low pressure area. Inilah gambar tadi, kesimpulan dianya. Macam yang diterangkan tadi So A paling tinggi, C yang kedua, B yang paling lowest. Okay, ingat konsepnya tengok dulu mana velocity highest, mana yang kemudian. Maka cari mana pressure highest, tukar pada pressure. So pressure tu yang menolak air naik ke atas tu. Alright. So next, kita nak tengok pada application dia lah. Okay, macam mana aeroplane boleh naik ke atas? Logiknya kalau engine dia tu yang menggerakkan dia ke depan je, thrust kan. Produced by the engine ni menggerakkan ke depan. Tapi nak boleh buat dia flying up tu, dia ada lift up force. Apa yang menyebabkan dia ada lift up force ke atas ni? Okay, so untuk itu kita tengok dia punya design pada apa? Wing of aeroplane. Apa shape wing of aeroplane ni? Sayap kapal terbang. Apa nama bentuk dia? Bentuknya ialah aerofoil. Macam mana shape aerofoil ni? Aerofoil ni shape dia ialah flat di bawah, curve di atas. Almost flat di bawah, curve di atas. Kalau body aeroplane, body kan, kita kata shape apa body aeroplane tu? Dia berbentuk Bulat. apa nama? Bulat. Bulat. Taklah panggil bulat, shape dia tu. Istilah nama khas untuk shape dia. Dia larus, dia curving di depan, okey, dia mengurus di belakang sedikit. Okey, so shape of body aeroplane kita kata berbentuk aerodynamic. Macam kamu main water rocket lah juga kan. Water rocket pun kita kata body dia kita nak buat aerodynamics. Aerodynamics. Apa tujuan dia aerodynamic shape ni? Apa reason dia? Kita nak aerodynamic shape for the body dia ni.
Untuk apa? To reduce air resistance, untuk mengurangkan rintangan udara, maka dia boleh bergerak laju ke depan. That one is for body of aeroplane. Kalau wing of aeroplane pula, cross sectional wing of aeroplane berbentuk aerofoil. Apa function aerofoil ni? Aerofoil shape ni untuk produce lift force. Tu dia punya function, to produce lift force ni sebenarnya. Okey, macam mana lift force boleh terhasil pada wing of aeroplane ni? Sama juga dengan wing of the bird. Kalau kamu perhatikan, shape burung pun sayap dia berbentuk aerofoil juga. Okey, tengok ni aerofoil shape. Gambar yang ni. So dia almost flat di bawah, curving di atas. Okey, katakanlah kamu belum berlari, ada 2 molekul udara. Katakanlah si Safwan dengan Fahmi main lumba lari. Okey, main lumba lari, laluan Safwan track dia sebelah atas ni tau. Track dia sebelah atas ni, curving ni. Fahmi track dia sebelah bawah, straight ni. Supaya dia mencapai finishing line yang sama, okey, and dia di tempat yang sama, maka siapa kena berlari lagi laju? Safwan ke Fahmi? Safwan. Yes, good. Boleh fikir. Safwan kena lari lagi laju. Kenapa Safwan kena lari lagi laju? Sebab jauh lagi. Yes, perjalanan dia jauh. Dia curving di atas tu kan. So perjalanan dia lagi jauh berbanding dengan Fahmi yang almost flat straight line je di situ. Okey, maka velocity Safwan kena higher berbanding dengan velocity Fahmi. So hakikatnya udara yang sebelah atas ni high velocity compare to the lower yang cross the wing of aeroplane ni. Menyebabkan bila high velocity pressure-nya low. Low velocity pressure high. Terus label. Maka tengok sekarang. So difference in pressure. Pressure bawah tinggi, pressure atas rendah. Difference in pressure will produce force towards low pressure area. Maka force akan terhasil ke arah atas lah. Yang kita kenali sebagai lift force. Upward force. Lift up force. Daya tujah ke atas, daya tolak ke atas, daya naik ke atas. So that's why lah. Yang inilah yang menyebabkan aeroplane tu boleh naik ke atas. Kalaulah dia ada body saja, tak ada sayap, boleh tak terbang naik atas? Tak boleh. Tak jadi kan? Okay, so that's why dia memerlukan sayap yang mana sayap yang membentuk aerofoil ini. Okay, so ni lah yang kamu kena terangkan kalau ditanya Okay, so next. Okay, another application. Okay, lain-lain application contohnya Bunsen burner ni. Okay, tengok Bunsen burner ni. Bunsen burner ni adanya air hole. Perasan tak bila kamu guna Bunsen burner kan? Form 1 lagi guna. Adanya air hole. Apa function air hole di situ? Kita buka air hole untuk apa? Nak oksigen. Supaya udara luar masuk. Hakikatnya dalam tu mana ada oksigen lagi? Kita sambung dengan gas kan? Okay, kita sambung dengan gas supply. So, dalam Bunsen burner sebenarnya ada satu turus tu, narrow outlet tu. Yang mana di situ very high velocity of gas akan lalu. Sebab dia sempit di situ kan. Dia ada muncung tu. Tengok baik-baik gambar muncung tu So di situ very high velocity. High velocity ni di situ. Menyebabkan low pressure. Okey, disebabkan dia low pressure, dia akan membenarkan udara luar untuk masuk. Kalaulah air hole tu pressure tinggi, tak ada maknanya lah. Macam mana oksigen nak ambil daripada sekeliling ni kan? Nak dapatkan udara luar masuk ke dalam air hole tu. Tak nak masuk lah. So, dia designkan, adanya narrow outlet tu supaya high velocity of gas keluar di situ menyebabkan low pressure area terbentuk di situ. Bila low pressure area di situ, pressure atmosferik di luar ni kita kata lagi tinggi lah. Pressure of gas-gas di luar ni kan. Udara ni lah, oksigen ada semua benda lah. Di luar ni lagi tinggi. So, akan masuk ke situ. So, kita nak ambil oksigen lah yang ada di udara ni.
untuk buat combustion kan. Nak cukupkan syarat combustion tu. Barulah menghasilkan flame. Alright. Okay, sekarang tengok pada racing car. Pada racing car ataupun kereta biasa pun dah ada juga benda ni kan. Tapi biasa-biasa je lah. Okay, ada kereta lama-lama tu tak ada lagi. Dia tambah sendiri. Spoiler. Kalau tengok di MyV saya ada juga spoiler di atas tu. Tapi kan kecil je lah. Okay, so spoiler ni bentuk dia inverted aerofoil sebenarnya. Dia almost flat di atas, curve dia duduk di bawah. Kamu pergi tengoklah kereta luar rumah kamu tu. Ada dok spoiler. Mana yang ada spoiler ni, cuba tengok bentuk dia. Cuba sentuh dia. Almost flat di atas dan bawah yang curve. Dia terbalik dengan aerofoil biasa. So kita kata shape dia inverted aerofoil. Apa tujuan dia spoiler ni sebenarnya? Spoiler ni reverse daripada aerofoil shape kan. So inverted aerofoil. So kita kata kalau tadi velocity higher di atas. Sekarang velocity higher di sebelah bawah lah. So velocity low di atas. Maka pressure low di bawah, pressure high di atas. So dia akan menghasilkan output force ke arah mana? Ke bawah ke atas? Bawah. Yes, dia akan menghasilkan downward force. Downward force ke arah bawah, ke arah low pressure area. So apa yang berlaku pada kereta ni? Laju. Memanglah tujuan racing car tu laju. Tapi spoiler ni membantu untuk dia jadi Stable. okay, cuba fikir. Kalaulah berbentuk aerofoil kan. Kalau spoiler berbentuk aerofoil. Kereta ni dibawa laju. Apa berlaku pada kereta ni? Terbanglah dia. Terangkat ke atas lah dia. Racing car ni memang tujuan nak bawa laju. Nak bertanding kan dalam F1 bagai kan. So that's why diletakkan spoiler di belakang itu supaya menghasilkan downward force. Supaya ianya stable lah. Stable. Walaupun dibawa laju, tak terbang ke atas. Kalau tidak, dia jadi macam aeroplane lah pula. Kalau dia berbentuk aerofoil kan. So that's why kita inverted aerofoil kan. Spoiler dia tu supaya downward force terhasil. So bawa laju-laju pun tak terbang. Untuk keselamatan dia lah. So kalau kereta biasa ada spoiler je belakang. Okay. Kalau racing car ada lagi splitter di bahagian depan. Sama juga dia punya shape. Inverted aerofoil. So tujuan yang sama lah. Produce downward force. Okay. To make it more stable. When it move with high velocity lah. Okay. Sama juga ni. Okay. Tengok C. Curve path of football. Okay. Yang ni famous ni. Satu ketika. Tendangan siapa dia ni? Yang kita kata mengaplikasi Bernoulli ni. Ingat lagi tak satu ketika viral di Malaysia? Siapa nama player football Malaysia yang buat tendangan? Nabawi Rashid. Siapa? Isu beli. Yes, Faiz Subri punya tendangan ni. Cuba kamu Google, buat kajian sikit pasal Faiz Subri punya tendangan. Dia boleh macam-macam award kan sebab dia menendang begini kan. Macam-macam aplikasi lah diberitahu. So, konsepnya ada pada Bernoulli's Principle sebenarnya Faiz Subri punya tendangan tu. Okay, so yang ni, okay, macam tadi ke Okay, boleh baca lagi lah. Macam-macam lagi dia punya design dan juga dia punya konsep pada Bernoulli application bagi Bernoulli's Principle. Okay, so that's all for today. So, saya akan bagi tutorial lah dalam grup nanti untuk 2.6. Yang 2.4 tu pastikan siap dan upload di GC. Boleh?